Baik, tuan-tuan, puan-puan, kita kembali ke tajuk kita pada malam ini. Kitab kita, Iqabul Kafirin wa Sawabul Mu'minin. InsyaAllah pada malam ini dua ayat, iaitu ayat 56 dan 57 surah An-Nisa. Iqabul Kafirin maksudnya hukuman kepada orang-orang kafir, wasawabul mu'minin, dan ganjaran balasan yang baik kepada orang-orang yang beriman. Ada dua, tuan-tuan dan puan-puan, di dunia ini. Mukmin, kafir. Dalam apa jua bentuk. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Apa jua bentuk. Dan yang kedua, orang-orang yang beriman. Orang-orang Islam. Dan balasan baik, balasan buruk. Balasan baik kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Balasan buruk kepada orang-orang kafir yang ingkar. Juga orang-orang mukmin yang asin. Yang asi maksudnya yang menderhaka, yang berdosa, pun diberi balasan ataupun hukuman yang tidak baik. Syurga, neraka. Ya. Imma syurga, imma neraka. Dua tempat je. Tak ada manzilatun baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Antara syurga dan neraka itu ada satu tempat lagi, iaitu tempat orang-orang mukmin yang fasik, yang bermaksiat, yang menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang melakukan dosa-dosa besar. Seperti yang dikata oleh Mu'tazilah. Nak masuk syurga ada dosa besar, nak masuk neraka ada iman. Maka duduklah di antara dua syurga, di antara dua tempat itu, antara neraka dan syurga. Ahli sunnah wal jamaah hanya ada dua, syurga atau neraka. Ya, orang mukmin yang melakukan dosa besar, walau sebesar mana pun, dia mati dalam keadaan iman, membawa iman walaupun sebesar zarah, maka dia akan tetap masuk syurga akhirnya. Itu jelas, tuan-tuan dan puan-puan, iqabul kafirin wa thawabul mu'minin. Ya. Ayat 56 surah An-Nisa. Seperti biasa kita baca, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Innallaha kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
Sadaqallahul azim. Innal ladzina kafaru. Inna, apa itu tuan-tuan dan puan? Wajibul ghunnah. Alladzina, zinatu man asli, kafaru rudu man asli, bi'a man asli, ya tina, ya tu man asli, tina pun man asli, ya, man asli. Berapa huruf mat? Ada 3. Apa dia? Kita sebut alif yang mati sebelumnya berbaris di atas, ya. Waw yang mati sebelumnya berbaris di depan, dan ya yang mati sebelumnya berbaris di bawah. Kita sebut dengan barisnya, barulah huruf itu menjadi mad. Mad itu maksudnya panjang. Panjang. Baik. Sawfa nuslihim man asli. Mim mati bertemu dengan nun, izhar syafawi. Jangan dengungkan, izhar itu jelas, syafawi itu nisbah kepada syafatun. Syafatun itu bibir, kerana mim itu keluarnya makhrajnya dari bibir. Mim, am, im, mam, mim, bibir. Izhar bibir kalau kita nak terjemahkan. Cuma istilah kita tidak terjemahkan. Dan setiap ilmu ada istilahnya. Wajib kita kuasai istilah itu, memahami ta'arifnya, definisinya. Kalau tidak pun nanti kita akan ketinggalan, tak faham, makin tak nampak. Macam kita ngaji nahwu dulu. Ini maf'ul, ini fa'il, ini majrur, ini mansub, ini marfu' bil waw, marfu' bil dhammah. Ya. Guru tidak akan sebut dah. Kerana dah diajar pada tahun 1, tahun 2 misalnya. Ada di awal, ada di tsani, dah belajar dah. Dia tak akan sebut dah. Kita tak nampak kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana kita gagal membawa maklumat yang sebelum ini ke hadapan. Jadi bukan semakin kita nampak, tapi semakin kita kabur dan gelap. Akhir-akhir sekali, hitam legam terus menarik diri. Susah bahasa Arab, susah bahasa Inggeris, susah. Tajwid pun susah tuan-tuan dan puan. Ya? Jadi, sebab itu kita kena tangkap istilah-istilah itu. Lebih lagi kalau dalam pengajian akidah, sifat 20, di sana banyak istilah-istilahnya, dan kita tidak boleh elak. Tuan-tuan dan perempuan, dalam mana-mana ilmu ada istilah-istilahnya. Dan istilah itu tidak diterjemahkan. Tuan-tuan kena faham. Dia punya kaedah dia. Mim mati bertemu dengan selain daripada ba. Mim mati bertemu selain daripada mim. Mim mati bertemu ba dipanggil ikhfa syafawi. Hak tu dengung. Mim mati bertemu dengan mim dipanggil idgham mislain. Bertemu dua yang serupa. Mim yang pertama dia masukkan ke dalam mim yang kedua. Itu idgham mislain, didengungkan. Selain daripada itu, mim mati bertemulah dengan lam, bertemulah dengan waw, bertemulah dengan kha, bertemulah dengan ha, bertemulah dengan mim, dengan nun. Dia izhar. Tu kena ingat dia itu takrif dia. Mudah nak ingat dia punya huruf, tuan-tuan tak payah nak hafal. Tolak saja mim dan ba. Ya, mim mati bertemu mim, dengung. Mim mati bertemu ba, dengung. Selain daripada itu izhar. Jelaskan bacaan, jangan ada dengung. Rasa cukup setakat itu tuan-tuan. Kita ambil itu izhar syafawi. Izhar syafawi. Di bawah hukum mim sakinah, ya. Kalau syafawi ni bawah hukum mim sakinah. Kalau yang hakiki misalnya ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah, bila gunnah, atau bawah nun mati dan tanwin. Nun mati dan baris 2. Ya. Bawah mim mati dipanggil syafawi. Baik. Memadai sikit tentang tajwid. Tajwid ni kita kena ulang-ulang semualah. Kita dengar, kita faham, kita hafal, kita ingat, kita hayati, kita
praktis, amalkan, dan kalau boleh diajarkan, maka ilmu tidak akan hilang insya-Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, biayatina, dengan ayat-ayat kami. Kafir itu cover, tutup iman. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir. Lawannya mukmin. Lawannya mukmin, muslim. Baik. Kafir ada dua, satu kafir akbar, satu pada kufur akbar, satu lagi kufur asghar. Kufur akbar keluar daripada iman. Kufur asghar tidak keluar. Kufur akbar dipanggil kufur i'tiqad, kufur akidah. Kufur asghar ni kufur amalan. Kufur ni'mah dia panggil, kufur ni'mat. Ya. Kufur yang kufur i'tiqad, kufur akidah, kekal dalam neraka. Yang ini kalau dalam konteks ayat, kerana ayat yang sebelum ini bercerita tentang ahli kitab, maka kufur di sini adalah kufur akbar. Ya, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat adalah tanda-tanda. Ayat ada dua. Ayat ni ada dua. Satu yang matsluwah, al-ayatul matsluwah, maksudnya ayat yang dibaca. Apa dia? Al-Quranul Karim. Itu ayat-ayat yang dibaca. Tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungannya. Ayat-ayat yang dibaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, ayatul manzurah, yang kita perhati, yang boleh kita tengok. Dia panggil al-ayatul kauniyah. Alam ini, kejadiannya, sebagainya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kalau dalam kitab akidah disebut apa? Disebut tanda alam. Itu apa dia, tuan-tuan perempuan? Alam itu alamah, daripada alamatun. Apa alamat? Tanda. Apa alamat tuan? Apa tanda rumah tuan? Tu maksudnya. Tu alamatun. Jadi alam itu tanda. Tanda apa? Tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab-kitab tua biasa disebut, tapi tak berapa nak selera sikit bunyi contoh dia. Dia kata apa? Ada tahi lembu, mesti ada ibu dia. Tak? Rupanya dia ambil dalam kitab Arab. Kitab Arab tahi unta. Ada tahi unta, mesti ada ibu unta. Mustahil tiba-tiba ada tahinya, unta tak ada. Lembu tak ada. Itunya tanda wujudnya Allah SWT, adanya alam ini. Baik. Maka siapa-siapa yang engkar, kufur dia, tak terima, terutama tak terima Al-Quranul Karim, apa terjadi? Saufa nuslihim nara, akan kami bakar mereka itu dengan api. Maksudnya akan diazab dengan neraka, nar. Ya. Kullama nadijat juluduhum battalnahum juludan ghairaha. Setiap mana hangus, nadijah ni masak, kalau makna asal. Nadijat, artinya masak kulit ni. Penduduk neraka ni disebabkan api dia sangatlah panas, 69 kali ganda. Artinya api dunia ni 1/70 daripada api neraka. Sangatlah panas. Hangus kulitnya. Setiap kali hangus, maka dia ganti dengan kulit yang lain. Diriwayatkan ada sebuah hadis, tabaddala juluduhum kulla yaumin 7 marrat. Bertukar kulit ni ahli neraka ni, penduduk neraka ni 7 kali sehari. Begitu yang dia pegang oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu.
Muqatil. Mufassir, Imam Mufassir, Al-Imam Muqatil 7 kali. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebut 70 kali sehari. Tapi banyak kali lah nak pentingnya. Hangus ganti, hangus ganti. Kalau tak silap saya pernah tengok ada satu video secara seimbah lalu begitu. Ada seorang bijak pandai yang masuk Islam kerana ayat ini. Kerana deria rasa kita pada kulit. Bila kulit tu hangus, tukar yang lain. Supaya apa? Azab itu terasa. Dan azab itu dengan badan dan ruh. Sebab itu kita dibangkit ni tuan-tuan dan puan-puan nanti. Ya? Dibangkitkan nanti dengan badan dan ruh. Bukan ruh saja. Dengan jasad kita ini. Dijadikan semula oleh Allah SWT bangkit. Dan diazab nanti. Juga dengan badan dan ruh. Maka dibakar kulitnya. Bila dah hangus dan sebagainya, mungkin kena tukar kulit yang lain supaya dia terus berasa sakit. Baik. Setiap kali ya hangus kulit itu, kami tukarkan kulit yang lain. Supaya apa? Liyadzuqul azab. Supaya penduduk neraka itu merasakan kesakitan. Ya? Dan penduduk neraka ni tuan-tuan dan puan-puan tidak akan keluar-keluar daripada neraka kalau dia tidak beriman. Ya? Kekal dalam neraka. Khalidina fiha abada. Ya? Dalam Quran disebut. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka itu kekal dalam api neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar daripada neraka. Ya, itu dia. Al-Baqarah ayat 168. Jadi neraka itu tuan-tuan dan puan-puan kekal ya, kekal aradi, dipanggil baqa aradi. Kalau kita ngaji akidah, baqa ni ada dua. Satu baqa tu baqa zati, baqa hakiki. Baqa hakiki ni Allah SWT saja. Dia kekal secara abadi, secara bukan sejak daripada azali lagi, dia itu tidak ada permulaan dan dia kekal selama-lamanya. Tu baqa hakiki. Yang baqa aradi, baqa mendatang. Ada 8 dalam kitab Hasyiatus Sawi 'alal Jalalain, kitab tafsir syarah kepada tafsir Jalalain. Dalam 2 bait syair dia sebut, "Thamaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fil hayyizil adam. Hiya al-'arsyu wal kursiyyu wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahu wa kadzal lauhu wal qalam." 8 makhluk yang kekal. Apa dia makhluk yang kekal itu? Ya. Ada 8 hukum baqa, hukum kekal ke atasnya. Daripada makhluk yang lebih-lebihnya itu akan sirna, akhirnya akan musnah. Apa dia yang pertama? Hiyal arsyu. Arash. Wal kursi. Wa nar. Neraka. Wa jannatun. Syurga. Wa ajbun. Tulang sulbi, tulang tongking. Di ujung punggung kita ni ada satu tulang yang kecil. Besar biji sawi je, begitu lebih kurang kecil lah. Dia kekal. Di situ benih kita nanti semula. Dia akan dibangkitkan semula. Situ mula dia. Dia panggil ajbuz zanab. Tulang tongking, tulang sulbi kita panggil tak? Wa arwah. Dan roh. Roh kita kekal tuan-tuan. Kekal yang ada permulaan. Kerana ada pula di negara seberang yang kata
Roh kekal. Tokoh besar juga, nama besar. Tengah hangat sekarang ni dia perdebatkan. Viral. Dia kata roh kekal. Selain daripada Allah SWT tidak ada yang kekal, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada yang kekal hakiki. Kekal yang tidak ada permulaan. Arash ada permulaan. Ada juga satu nama besar di negara jiran kita yang kata, tak tahu nak tentukan arash itu apa dia. Dia tanya tentang arash ini makhluk ke tidak. Wallahu a'lam jawab dia. Tak tahu. Sebab bahaya ni. Ini kesan-kesan daripada pemikiran falsafah. Bahawa Allah SWT itu, dia katakan bahawa dia ada dan tidak pernah sunyi daripada alam bersama dengan dia. Bila adanya Allah, adanya alam. Ada Allah tu, terus ada alam. Ini menjadikan, ni kalau kita semalam kita berkuliah di masjid Kampung Amik, kesesatan dan kekafiran ahli falsafah, kerana mengatakan bahawa Allah SWT menjadikan alam ini secara tabiat dan secara Allah. Ada alam terus ada Allah SWT terus ada makhluk. Artinya Allah SWT tidak pernah sunyi daripada kewujudan alam bersama dengan ini. Maka bagi kita, ahli sunnah wal jamaah, alam apapun itu semua adalah baru. Yang selain daripada Allah, ma siwallah alam, ma siwallah makhluk, ma siwallah hawadis. Ya, apa selain daripada Allah SWT makhluk? Roh ke tak roh ke? Makhluk. Arash tak arash ke? Makhluk. Allah SWT ada wujud tanpa ada sebelum itu makhluk apapun. Baik arash, Allah sudah ada dan Allah sudah sempurna. Baik kursi, Allah SWT sudah ada, Allah sudah sempurna. Baik langit, Allah SWT sudah ada dan Allah SWT sudah sempurna. Baik tempat, baik ruang, baik jarak, sebelum ada semua itu, Allah SWT sudah sempurna. Maka Allah SWT tidak berubah-ubah. Allah SWT tidak melengkapkan dirinya dengan makhluk-makhluk. Allah SWT tidak memerlukan makhluk dia. Itu akidah kita, ahli sunnah wal jamaah. Ya, dia mari arash tak dapat dipastikan makhluk. Kerana arash sentiasa ada dengan Allah SWT. Sejak daripada azali. Bukan sejak, daripada azali lagi agaknya Allah SWT tu pada i'tiqad dia ada di arash, duduk di arash, bersila di arash, bersemayam di arash. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Baik itu kita kena ngaji akidah. Maka apa lagi lepas tu? Wa kadzal lauhul mahfuz kekal. Wal qalam juga kekal. Dalam kitab Risalah Tauhid disebut 10. Termasuklah jasad para anbiya dan para syuhada. Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah SWT haramkan bumi ini daripada memakan jasad para nabi. Kekal. Cuma yang dua ni yang sudah maksudnya mengalami kematian baru dia kekal. Yang 8 ini, 8 yang kita sebut tu tadi, itu kekal. Tak ada, dia tidak akan binasa dan tidak pernah binasa. 8. Maka tak betul lah, ya, kerana tahun lepas kalau tidak silap saya nak naik motor lah. Dia mari nak naik motor pun dia tanya, Gang, dia kata, Ustaz, neraka ni kekal atau tidak? Saya kata, pasal apa pula? Ada seorang ustaz sini yang bertitle doktor, yang berceramah di masjid di surau ini. Kata neraka tidak kekal. Sudahlah dah kata. Ahli sunnah wal jamaah kekal. Imam Qurtubi mengatakan ini adalah ijma'. Ibn Hazm juga kata ini ijma' sampai tahap ijma'. Seluruh ulama mengatakan bahawa neraka itu kekal. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sebut qala ahlul Islam jami'an. Dia kata ahlul Islam, orang Islam semua, laisa lil jannati wan naru akhirun, tidak ada akhir bagi syurga dan neraka. Artinya kekal. Tadi kita sebut
wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka itu tidak akan keluar daripada api neraka, maksudnya orang kafir. Kalau dimusnahkan api antara dua, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada Allah dia keluarkan ahli neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah SWT mengampun dosa syirik. Sedangkan dalam Al-Quran disebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak ampun dosa syirik, dosa lain tak ampun. Dan bersalahan dengan wa ma hum bikharijina minan nar. Ahli neraka tidak akan keluar daripada neraka, dan ahli neraka tidak akan mati-mati duduk di sana. Kalau musnah itu musnah hanya neraka dengan penduduk-penduduknya, sudah tentulah bertentangan dengan ayat Quran. Mati pula ahli neraka. Kalau pintu neraka itu ditutup, dipindahkan ahlinya ke dalam syurga, kerana tidak ada tempat lain selain daripada syurga neraka, maka artinya Allah SWT mengampunkan dosa syirik. Berarti bertentangan dengan firman Allah SWT, ayat Allah SWT, ayat Al-Quran. Dan apatah lagi disebut khalidina fiha abada, mereka itu kekal di dalamnya. Khalidin itu penduduk-penduduk neraka, kekal dalamnya, abada ni selama-lama. Maka kalau penduduknya kekal, takkanlah nerakanya, tempat duduk tu musnah. Ya. Disebut dalam 3 surah. Surah An-Nisa ayat 169. Surah Al-Ahzab ayat 65. Surah Al-Jin ayat 23. Khalidina fiha abada. Disebut dalam 3 surah. Mereka kekal. Jadi neraka kekal. Tak payahlah tuan-tuan bawa pendapat-pendapat yang syaz, yang ganjil, yang kegelinceran ulama dan sebagainya. Susah. Kita daripada kecil lagi mengaji syurga neraka ni kekal. Mari ada orang tak kekal. Syurga dengan neraka tak kekal. Syurga pun tak kekal juga. Seperti pendapat Jahmiyah. Al-Jaham bin Safwan. Ni orang duk tuduh-tuduh ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Jahmiyah, Jaham bin Safwan pengasas dia, mengatakan bahawa syurga dan neraka fana. Artinya tak kekal, kan binasa. Ahli sunnah wal jamaah kekal, syurga neraka kekal. Baik. Kita bukan Jahmiyah. Ni ramai nak tuduh Jahmiyah. Sebenarnya mereka nak mengatakan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah lah tu. Baik. Jauh beza Jahmiyah dengan ahli sunnah wal jamaah. Innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa. Dia boleh buat. Nak buat syurga, nak buat neraka, nak azab macam mana, boleh buat. Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hakimah, dia maha bijaksana. Di atas kebijaksanaannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Siapa yang beriman, buat baik, menjadi sebab masuk syurga. Siapa yang kufur, engkar, menjadi sebab masuk neraka. Walladzina amanu wa amilus salihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran, dia akan akan sekalikan. Bila sebut iman, sebut amal. Sebut iman, amal. Amal saleh. Sebut iman, amal saleh. Kerana kalau tak ada amal, tuan-tuan dan puan-puan, iman pun tidak berguna juga. Kalau ada amal, iman pun tak beriman, tak guna juga. Kena ada iman, at-tasdiqu bil qalbi,
Membenarkan dengan hati, jangan ada syak, waham dan zon. Kalau kita ngaji akidah, jangan ada waham, syak dan zon. Waham ni sikit dia percaya ni, 25% gitu ya. Bawah 25%. Syak ni 50-50. Zon ini bawa 50 sampai ke 99.9999. Selagi tak solid 100%, itu zon. Jangan ada. Wa taqriru bil lisan, kena sebut dengan lidah tuan-tuan dan puan, kena ucap. Beriman macam mana pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah ucap. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bagaimana percayanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil dah tahu, sejak kecil dah percaya, dah sebenarnya dah percaya bahawa Nabi itu Nabi. Tapi tak ada siapa pernah dengar dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimatu syahadatain. Syahadatain ni tak sebut, maka tak dikira iman. Wal amalu bil arkan, kena buat dengan amalan, jalankan, barulah iman tu berbuah. Iman ada 3, ada 5. Iman taklid, iman ilmu, iman ayyan. Iman taklid mengikut tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tanya, apa dalil Allah SWT ada? Tok kata ada. Ada. Dah awak masuk Islam, awak Islam ni, kita ikut tok kita. Tok kita Islam. Ayah kita Islam kak. Kita Islam kata Islam IC. Kak kenal taklid. Yang kedua, bila dia belajar, dia ada ilmu, tapi belum tentu orang berilmu dia beramal. Kerana buah daripada ilmu itulah amal. Maka dia iman ilmu saja, belum selamat. Iman yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, membuahkan amalan. Amalan tu amalan saleh. Iman ketiga ni paling tidak. Kita kena duduk baru iman yang selamat. Iman apa? Iman yang berbuah. Apa buah dia? Amalan saleh. Alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Itu semua Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Apa terjadi? Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami akan masukkan mereka itu orang beriman dan beramal saleh, ke dalam syurga-syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannat ini jamak pada jannah. Jannah maksudnya syurga. Ya. Jannah maksudnya kebun. Kebun yang rimbun. Setiap perkataan daripada jannah tak nampak. Jin tak nampak. Janin daripada jannah juga tak nampak dalam perut. Junnah perisai, bila letak gitu tak nampak di belakang. Hatta jannah tak nampak sebenarnya. Ini pada bahasa tuan-tuan baik. Tak nampak. Tak nampak macam mana? Disebabkan rimbunnya kebun itu, taman itu, rimbun dengan pokok-pokok, dengan buah-buahan, dengan apa semua kenikmatan yang ada. Ya, dengan sungainya, daripada madu, daripada susu, nikmatnya. Sebab itu dipanggil jannah. Tak nampak. Dalam tu rimbun sangat, penuh. Tu jannat. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebab itu orang Arab mari ke Malaysia ni, bukan orang Arab saya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Orang-orang mana sebagainya, pelancong-pelancong daripada luar memuji-muji Malaysia ni. Jannah dia kata, paradise. Jannatullahi fil ard. Syurga Allah SWT di atas muka bumi ini. Pasal kita ada pokok-pokok kita hijau sepanjang zaman, sepanjang tahun. Saya di Jordan dulu tuan-tuan dan puan-puan beberapa bulan, sebulan 2 saja yang berumput. Lepas itu gersang. Kalau di belah-belah selatan bagian Muqtahal, gersang tuan-tuan dan puan-puan. Kita sepanjang tahun musim bunga. Rumput tinggi-tinggi ni, lala. Orang Arab terkejut. Tengok rumput tinggi-tinggi ni. Rumput pada dia sebulan sekali, 2 bulan sekali, 2 bulan setahun. Syurga dia kata. Itu mana orang mari Malaysia ni, 3 dia mesti sebutlah. Dia kagum dengan Malaysia ni. Kalau dia kata hebatnya Malaysia ini, indahnya Malaysia ni, seronoknya Malaysia ni, 3 dia mesti sebut. Food, people and nature. Makanan, orang dia baik-baik.
makanan macam-macam, makanan India ada, makanan Cina ada, makanan Melayu ada. Semua makanan seluruh dunia semua terkumpul di sini. Ada. Harga murah. Orang baik-baik. Terutamanya orang Melayu. 2-3 hari lepas saya tengok satu klip video, dia kata orang Malaysia semua baik-baik. Dia pencen di sini. Dia berpencen di sini. Dia orang mereka. Terutamanya dia kata Malay. Orang Malaysia semua baik-baik ya. Semua baik-baik. Apa bangsa pun. Tapi dia sebut terutamanya, especially Malay. Aku pun tak tahu kerana pengaruh Islam ke ataupun tidak. Tapi orang Melayu sangatlah baik hati. Dan yang ketiga, nature. Cantik. Indah. Bukit ada. Air terjun ada. Sungai ada. Laut ada. Pulau cantik. Air panas ada. Tasik ada. Parit sawah semua ada. Atas banjir pun ada. Dia besuk kita. Alhamdulillah. Comel, cantik, indah. Cuma sayang besuk ni saya nak itu sikit. Kurang promosi. Kurang promosi. Kita ada banyak aset tapi kurang sangat promosinya. Baik. Khalidina fiha, kita habiskan sikit maknanya. Khalidina fiha abada. Mereka itu kekal. Penduduk syurga itu kekal di dalamnya selama-lama. Bab syurga ni tak ada siapa pun kata yang syurga ini akan ada. Ada. Tadi kita sebut Jahmiyah tadi. Pun kekal. Fiha azwajum mutahharah. Dalam syurga itu ada pasangan-pasangan yang suci. Pasangan yang maksudnya suami isteri, terutamanya isteri daripada bidadari-bidadari yang mutahharah, yang disucikan. Suci maksudnya sana tak ada haid dah. Lepas itu suci daripada perangai-perangai yang tak molek, yang mungkin akan menjejaskan, menyebabkan kita marah, menyebabkan mood kita jadi hilang dan sebagainya. Tak ada. Semuanya suci. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami memasukkan mereka, iaitu ahli syurga, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, ke bawah naungan yang sangat teduh. Maksudnya yang tidak ada panas dan tidak ada sejuk, tak panas, maksudnya selesa, nyaman. Bukan maksudnya sejuk sangatlah. Tidak ada angin panas, tidak ada debu dan sebagainya. Duduk di bawah lindungan, naungan kebun-kebun syurga. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Selesai kita memperkatakan 2 ayat, tuan-tuan. Ayat 56 dan 57 surah An-Nisa, insya-Allah. Kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr yang tasbih Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu